أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Baik, pada kelas yang terakhir pada minggu yang lepas, kita sudah pun belajar tentang apa itu lam tafkhim dan juga apakah contoh-contoh lam tafkhim. Ya, kita ulang sepintas lalu. Lam tafkhim tu apa? Lam tafkhim adalah sebelum perkataan Allah ada huruf berbaris atas ataupun depan. Kalau sebelum Allah ada baris atas, kalau sebelum Allah ada baris depan, maknanya Allah itu kena dibaca secara tafkhim. Contoh, cuba tengok. Minallah. Sebelum Allah ada baris atas, kena baca Allah. Tak boleh baca minallah, kena baca minallah. Kemudian yang kedua, sebelum Allah baris depan. Contoh, fadlullah. Tak boleh baca fadlullah, itu salah. Kita kena baca secara tebal. Lullah, tebal. Lullah. Kenapa? Kerana sebelum Allah ada baris atas ataupun sebelum Allah ada baris depan. Kemudian kita pun dah belajar tentang apakah contoh-contoh yang lain. Ya, nombor 1 ni sebelum Allah baris atas ada 4 contoh. Kemudian lam tafkhim sebelumnya baris depan ada 6 contoh. Itu pada minggu yang lepas. Pada hari ini untuk kelas tajwid pada hari ini, baik, saya nak buka. Okey, kita akan tengok lam tarqiq pula. Kita akan tengok lam tarqiq. Minggu lepas lam tafkhim iaitu tebal. Minggu ini lam tarqiq iaitu nipis. Baik. Buka muka surat 34. Buka muka surat 34. Kita akan tengok unit 2. Lam tarqiq iaitu nipis. Muka surat 34. Baik. Lam tarqiq tu apa? Lam tarqiq itu lam nipis. Maknanya perkataan Allah itu kita baca secara nipis. Nipis tu macam mana Ustaz? Nanti Ustaz tunjukkan. Kita baca dulu dia punya maksud dia. Tengok kotak warna ungu. Lam pada lafaz al-jalalah dibaca tarqiq, iaitu nipis. Sebelumnya terdapat huruf yang berbaris bawah. Ustaz ulang balik. Lam pada lafaz jalalah. Lafaz jalalah ni lafaz Allah lah. Allah tu kan lafaz jalalah. Lam pada lafaz jalalah ataupun lam pada lafaz Allah dibaca tarqiq, dibaca nipis. Sebelumnya terdapat huruf yang berbaris bawah ataupun kasrah. Bawah bahasa Melayu, bahasa Arab kita panggil kasrah. Baik, contoh. Contoh apa? Bismillah. Tengok kotak warna putih. Bismillah. Ustaz, kenapa kita tak baca bismillah? Kenapa kita tak tebalkan bismillah? Kenapa kita baca nipis bismillah? Kenapa? Kerana sebelum perkataan Allah ataupun sebelum lafaz jalalah ini terdapat huruf berbaris bawah. Tengok, sebelum Allah ada baris bawah, iaitu dekat huruf mim. Tak kisahlah huruf apa pun, yang penting huruf itu baris bawah. Jadi kita kena baca nipis. Nipis tu macam mana? Bismillah. Nampak tak? Nipis je. Millah. Kalau tebal, Bismillah. Itu tebal. Tapi salah lah. Kenapa salah? Kerana kalau sebelum Allah berbaris bawah, kita kena baca secara
nipis. Boleh faham? Senang saja. Baik. Sekarang kita nak tengok pula contoh-contoh lain. Dalam Al-Quran banyak contoh lam tarkib. Sama juga macam lam tafkhim, banyak contoh. Tapi dalam buku teks ni dia bagi sikit sajalah. Takkan nak tulis satu Quran dalam ni. Jadi dibagilah beberapa. Dalam buku teks ni dia bagi berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 contoh. Baik. Kita baca dulu. Sebut dengan betul contoh lam tarkik ataupun contoh lam nipis sebelumnya terdapat huruf berbaris bawah. Baik, contoh pertama apa? Cuba baca sama-sama dengan Ustaz. Tengok kotak warna hijau. Ghairu mu'jizillah. Ghairu mu'jizillah. Ghairu mu'jizillah. Kenapa tak baca mu'jizillah? Tak boleh baca macam tu kerana ini adalah nipis. Sebelum Allah ada baris bawah. Dekat mana baris bawah tu Ustaz? Dekat huruf Zai. Tengok dekat huruf Zai ada baris bawah. Lepas tu ada perkataan Allah. Jangan tengok dekat huruf Ya. Huruf Ya ni tak ada baris. Jadi tengok dekat huruf yang baris dia, tengok dekat baris terakhir sebelum Allah. Sebelum Allah baris terakhir adalah bawah. Jadi kita baca secara nipis mu'jizillah. Begitu. Contoh kedua, min dunillah. Min dunillah. Min dunillah. Kita tak baca min dunillah. Itu salah. Kenapa salah? Sebab kalau kita tebalkan, salahlah tebal. Sebab ini sepatutnya dibaca secara nipis. Sebelum Allah baris bawah. Min dunillah. Begitu. Contoh ketiga pun sama. Sebelum Allah ada baris bawah. Dekat mana baris bawah tu Ustaz? Dekat huruf Mim. Tengok baris terakhir sebelum Allah. Sebelum Allah baris terakhir adalah baris bawah. Jadi kita baca secara nipis. Bi'ilmillah. Bi'ilmillah. Jangan baca bi'ilmillah. Itu salah. Baik. Contoh terakhir dia bagi. Afa ghaira dinillah. Afa ghaira dinillah. Afa ghaira dinillah. Tengok. Sebelum Allah baris terakhir adalah baris bawah, iaitu pada huruf nun. Bila baris bawah, kita kena baca secara nipis. Jangan baca Allah secara tebal. Baca Allah dengan nipis. Macam mana? Afa ghaira dinillah. Begitu. Baik. Jadi pada hari ini membaca secara kumpulan dan individu. Okey, baik. Sebelum tu kita buka muka surat 35. Kita buka muka surat 35. Buka muka surat 35. Kita nak baca sikit sebelum kita tamatkan kelas. Kita nak baca kotak warna hijau. Muka surat 35. Kita nak baca kotak warna hijau. Baik. Ustaz baca, kamu boleh ikut.
Nanti Ustaz tunjukkan dekat mana perkataan-perkataan Allah yang tebal dan perkataan Allah yang nipis. Itu tujuan kita baca. Okay, cuba kita tengok. Ini panjang ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Okey, cuba tengok. Ada perkataan Allah. Bila ada perkataan Allah, nak baca tebal ke nipis? Nak baca tebal ke nipis? Tengok sebelum Allah. Ada baris bawah. Jadi kena baca nipis. Qulillah. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Begitu. Baik, sambung. Qul afattakhadhtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Baik, ada perkataan Allah tak tadi? Tak ada. Teruskan. Qul hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawil dhulumatu wan nur. Pun tak ada perkataan Allah. Teruskan. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqih. Tengok. Ada perkataan Allah ke tak? Ada. Dekat mana perkataan Allah? Dekat sini. Cuma dia sambung dengan huruf lam. Lam bersambung dengan huruf Allah. Baik, sebelum Allah ada baris bawah. Jadi baca secara nipis. Macam mana bunyi dia? Lillahi. Am ja'alu lillahi. Cuba sebut. Am ja'alu lillahi. Jangan baca am ja'alu lillahi. Itu salah. Sebab sebelum Allah ada baris bawah, iaitu huruf lam. Huruf lam dia bersambung dengan perkataan Allah. Baik, sambung lagi. Fatashabahal khalqu alaihim. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Baik. Ini pun sama. Ada perkataan Allah. Sebelum Allah ada baris bawah, iaitu pada huruf lam. Maka kita baca secara nipis. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Jangan baca Qulillah. Itu salah. Boleh? Senang saja kan? Baik. Jadi setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Pada minggu hadapan, insya-Allah kita akan masuk pelajaran yang kelima, iaitu pengenalan resam Uthmani. Ini kalau tak silap Ustaz, tajuk yang terakhir. Betul. Minggu depan kita akan masuk tajuk yang terakhir. Jadi di rumah tolong fahamkan dulu tajuk yang kita belajar sekarang. Ya. Fahamkan dulu lam tafkhim tu apa, lam tarkik tu apa. Macam mana nak tahu lam tafkhim sebelum Allah baris atas depan? Macam mana nak tahu lam itu lam tarkik sebelum Allah baris bawah? Jadi setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Ustaz akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.